Hai Topsibian, sesiapa pun teringin untuk cepat kaya. Namun begitu, dengan mencari harta karun adalah pilihan manusia yang tamak tanpa menyedari yang harta itu sangat disayangi pemiliknya, sehingga menyebabkan perkara buruk berlaku kepada sesiapa yang memilikinya. Tidak pasti ianya berlaku secara tidak sengaja ataupun berlaku sebab sumpahan di masa lalu. Jadi kalau tidak mahu kematian mencari, jangan pernah mengambil benda itu sama sekali. Nombor 10. Sumpahan Manusia Ais. Pada 19 September tahun 1991, sepasang suami dan isteri yang merupakan pelancong warga Jerman telah sesat di atas banjaran pergunungan Alps di kawasan sempadan Austria, Itali. Mereka telah tersadung suatu benda di atas salji dan setelah diperiksa, ianya adalah sosok manusia yang keras. Pada awalnya dipercayai yang ia adalah pelancong biasa yang meninggal dunia di situ. Tetapi apabila dihantar untuk siasatan lanjut, mendapati yang ianya telah berada di bawah timbunan salji selama 5,300 tahun, di mana organ dalamannya masih lagi dalam keadaan baik disebabkan telah dijaga oleh alam semula jadi. Jasad tersebut dianggarkan seorang lelaki yang berumur 45 tahun dan dibunuh oleh anak panah, dan apa yang menakutkan ialah sesiapa yang terkena dengan manusia Iceman ini akan mati semuanya. Bermula dari pasangan suami isteri tersebut sehinggalah kepada pengarang bersama yang kesemuanya berjumlah 7 orang dan membuatkan sumpahan lagi tersebar. Meskipun pada hari ini jasad manusia Iceman ini telah disimpan di dalam Muzium Negara Bolzano, Itali, tetapi misteri mengenainya tidak pernah berakhir. Nombor 9. Sumpahan harta karun di Banjaran Rocky. Forrest Fenn, peniaga yang kaya raya, telah berbesar hati memberikan hartanya kepada sesiapa yang menjumpainya disebabkan beliau telah disahkan mengidap penyakit dan tidak punya masa yang lama untuk hidup. Akan tetapi, alangkah tidak seronok jika diberi dengan begitu mudah. Lalu, Pakcik Forrest telah menyembunyikan hartanya di Banjaran Rocky dan memberitahu orang luar untuk mencarinya sendiri. Harta karun itu mengandungi emas dan permata yang telah dihiasi berlian yang sangat berharga dan diletakkan di dalam kotak gangsa di mana kesemuanya dianggarkan berjumlah 60 juta baht. Ia sangat menarik perhatian para pemburu harta, tetapi mungkin ada sumpahan yang kuat kerana telah didapati yang orang-orang yang memburunya telah banyak meninggal dunia. Sehinggalah dalam tahun 2020 ini, selepas diburu selama 10 tahun, ada seseorang yang telah menemuinya. Sepertinya harta itu seolah-olah telah memilih orang yang selayaknya kerana selepas 3 bulan kemudian, Pakcik Forrest pun meninggal dunia dengan tenang ketika berumur 90 tahun. Tapi kalau nak tahu sumpahan itu masih wujud atau tidak, kenalah tunggu seterusnya. Nombor 8. Harta karun Kerajaan Lydians. Orang yang teringin cepat kaya selain menggunakan cara bermain nombor ekor bagi setiap tempoh dengan memburu harta karun inilah yang menarik perhatian dengan baik sekali. Seperti yang terjadi pada koleksi harta Kerajaan Lydians di Turki. Pernah dicuri dari kubur seorang putri dan dihantar untuk dijual di Muzium Seni Metropolitan di dalam New York. Sebanyak 200 jenis barangan dengan jumlah harga kira-kira 50 juta baht. Malangnya disebabkan pemilik asal tidak merestui perbuatan ini, membuatkan semua pencuri itu menjadi gila dan kemudiannya meninggal dunia. Setelah pihak Turki mengetahui akan perbuatan itu, mereka berusaha untuk mendapatkan harta tersebut kembali, tetapi pihak muzium sebaliknya telah menghantar salinannya sahaja, di mana pihak pengarah muzium telah mengaku yang dia telah menjual yang asal untuk menyelesaikan hutangnya. Tidak tahu kejadian ini adalah kesan dari perbuatannya atau sumpahan, akibatnya dia telah dipenjarakan selama 13 tahun. Hantu menjaga harta pun sudah menakutkan, ini kan pula hantu judi. Bagaimanapun, habislah masa depan. Nombor 7. Sumpahan Amethyst. Selepas tentera British menghapuskan pemberontakan di dalam India, mereka kemudiannya menghapuskan semua barang-barang yang berharga di situ. Seorang Lieutenant Colonel telah menjumpai sejenis batu kuarza berwarna ungu dari Delhi yang telah dicuri daripada sebuah kuil Indra di Kanpur. Batu tersebut sepatutnya membuatkan beliau menjadi lebih kaya raya, tetapi ianya menjadi permata yang telah membawa bencana kepada keluarganya dengan dahsyat sehinggakan anak lelakinya itu tidak lagi boleh bertahan dan terpaksa memberikan batu itu kepada Edward Heron Allen. Kemudiannya Edward juga telah ditimpa musibah juga. Selepas itu, rakannya yang bekerja sebagai penyanyi telah meminta batu itu dan akhirnya terkena juga di mana suaranya telah hilang dan tidak boleh menyanyi lagi. Edward kemudiannya memutuskan untuk membuang batu tersebut ke dalam sungai. Anehnya, 3 bulan kemudian, batu amethyst ini telah kembali lagi dan Edward menyimpannya di dalam kotak untuk diberikan kepada Muzium Sejarah Persekitaran di London. Beliau melarang untuk membuka kotak itu sehingga dia meninggalkan dunia ini dengan harapan tidak ada lagi orang yang bernasib buruk disebabkan oleh batu ini lagi.
Nombor 6. Harta karun Romania. Tanah Dracula seperti di Romania telah diceritakan tentang sejarah harta karun yang penuh dengan misteri dan telah menarik perhatian ramai pemburu harta. Bagi membuktikannya, tetapi kenalah mengikut adat dan caranya, kalau tidak hidup tidak selamat. Misalnya di kawasan Dobroja, menceritakan seseorang yang menemui harta karun tersebut sahaja yang boleh mencangkulnya, atau di dalam Banat pula mencerita bahawa atas harta karun itu ada nyalaan api berwarna biru terpancar keluar dan terdapat tanda salib Jesus Christ sedang mengeluarkan sumpahan. Jikalau pemburu bukan orang yang tepat, bersedialah untuk ke neraka berjumpa kawan-kawan. Dan terdapat satu lagi kisah di mana pemburu perlu tunggu setiap 7 tahun untuk pergi ke kubur lama, dan apabila tiba di sana, mereka harus berjalan sehingga cukup 7 pusingan dan kemudiannya batu magura belului itu akan dibuka. Ketika itu, ada suara yang mengajak pemburu berkenaan untuk mengambil harta, tetapi kenalah sedikit cepat kerana jika lambat, batu tersebut akan tertutup dan mereka akan dikurung di dalamnya sehingga menjadi hantu untuk menjaga harta karun sampai bila-bila. Nombor 5. Sumpahan kubur Panglima Timur. Timur atau dikenali sebagai Tamerlane merupakan panglima perang yang terkenal dengan pelbagai taktik. Beliau adalah tentera dari Mongolia yang telah hidup pada abad ke-14 dan merupakan tentera perang yang sangat ganas sehingga pernah membawa kepala manusia yang telah dipenggalnya dan disusun menjadi Bukit Lauga. Selepas dia meninggal dunia, jasadnya telah disimpan di kawasan perkuburan timur di Uzbekistan, di mana inskripsi kerandanya yang apabila kuburnya dibuka, penceroboh yang lagi menakutkan akan dibebaskan dengan segera. Tetapi ugutan itu tidak berhasil kerana pada akhirnya keranda timur itu telah dikorek pada tahun 1941. Pihak pegawai Soviet telah memberi alasan yang mereka mengambilnya untuk tujuan penyelidikan, dan tidak lama kemudian sumpahan itu telah mencari Soviet, membuatkan negaranya tidak lagi aman daripada pencerobohan dari Jerman. Keganasan berterusan berlaku dengan berganda-ganda sehingga pada tahun 1942, pegawai tersebut telah berhenti untuk mencabar dan membawa kembali jasad Tuan Timur ke tempat asalnya. Huru-hara yang berlaku di dalam negara pun telah beransur aman. Tidak percaya pun kena percaya juga. Nombor 4. Misteri harta karun Atahualpa. Kembali kepada zaman penjajahan Spanyol, Maharaja di saat itu, Atahualpa, raja dari Inca yang terakhir, telah ditangkap oleh gubernur Spanyol iaitu Francisco Pizarro. Tetapi raja dari Inca telah memberi pilihan, jika melepaskannya mereka akan diberi emas sepenuh sebuah bilik. Selepas emas lot pertama sampai seperti yang dijanjikan, sebaliknya pihak Spanyol mempunyai banyak taktik dan tidak mahu melepaskannya, lalu telah membunuh Maharaja tersebut terlebih dahulu. Perkara ini telah membuatkan pegawai yang menghantar lot emas itu sangat marah dan membawa kesemua emas tadi lalu disorokkan di Bukit Langanates di Ecuador, di mana ia adalah kawasan topografi yang berbahaya dan sesuai untuk membalas dendam. Selepas itu, cerita ini telah menjadi legenda, sampaikan ada ramai pemburu harta karun telah berusaha mencarinya untuk menjadi kaya, tetapi tidak pasti mereka telah gagal dengan peta topografi atau bagaimana. Ia membuatkan kebanyakan orang yang pergi sana telah kehabisan nyawa dengan sengsara, ataupun barangkali ia adalah kerja dari penunggu misteri yang tidak mahu orang lain menyentuh harta itu. Nombor 3. Lombong yang hilang. Pergunungan Superstition di Arizona adalah tempat legenda harta karun lagi satu yang orang ramai mencarinya. Sebelum ini ia merupakan tempat tinggal bagi suku Apache dan terdapat banyak sumber emas di mana legenda mengatakan Tuhan Guru telah melarang sesiapa pun untuk masuk ke dalam. Tetapi sikap tamak tidak pernah kenal sesiapa dan ramai orang telah keluar mencarinya. Salah seorang daripadanya ialah Jacob Waltz, warga negara Jerman, orang pertama yang mengaku telah menemui jalan ke harta karun. Tetapi akhirnya tidak selamat jua keluar dari situ. Sehinggalah ianya menjadi perkara sangat biasa jikalau datang sini dan tersadung dengan tengkorak manusia. Pada tahun 2021, Jesse Capen, seorang pemuda berusia 35 tahun yang memburu harta karun tersebut, kemudian telah menghilangkan diri selama 3 tahun sehingga akhirnya ditemui telah meninggal dunia di kawasan celah tebing, atau barangkali sumpahan yang diberitahu itu adalah benar. Nombor 2. Cincin seni Cianes. Cincin emas ini bukan kepunyaan Hobbit, tetapi ianya adalah cincin milik seseorang berketurunan Rom yang telah dicuri pada tahun 1600. Terdahulu, seperti dalam legenda, di mana pemilik asalnya ialah Silvianus dan beliau sangat sayang akan cincin tersebut. Pada satu hari, cincin itu telah hilang dan beliau mengesyaki yang pencuri itu adalah seni Cianes, tetapi tidak ada bukti yang kukuh. Apa yang boleh beliau lakukan hanyalah bersumpah akan sesiapa yang mencuri cincin tersebut akan ditimpa sakit yang amat sangat sehingga terpaksa memulangkan cincin itu. Namun tidak ada bukti catatan yang menunjukkan yang pencuri tersebut telah jatuh sakit atau meninggal dunia selepas kejadian sumpahan itu.
Kemudian dijumpai cincin ini pada tahun 1785 di dalam sebuah ladang di Silchester, di mana tidak ada siapa yang tahu bagaimana cincin itu boleh berada di situ. Kejadian ini telah menjadi bualan yang mungkin pemiliknya tercicir cincin itu di sini, ataupun mungkin ada orang yang membawanya ke sini disebabkan terkena sumpahan sehingga terpaksa membuangnya. Meskipun tidak ada bukti siapa yang terkena sumpahan itu, akhirnya cincin tersebut dipamerkan di Pertubuhan Pemeliharaan Kebangsaan di British dengan selamat. Nombor 1. Lubang wang di Pulau Oak. Cerita tentang penyembunyian harta karun di atas Pulau Oak, Kanada ini telah diketahui sejak tahun 1700, di mana ia menjadi tempat sembunyi harta karun lanun. Penduduk kampung menceritakan bahawa lubang tersebut pertama kali dikorek pada tahun 1795 oleh sekumpulan remaja yang percaya yang ada seseorang yang telah sembunyikan barang berharga di kawasan tersebut yang dikenali sebagai lubang wang. Namun mereka tidak menemui apa-apa pada waktu itu. Selepas itu, mereka telah mengorek lagi dengan lebih dalam dan terjumpa bukti menarik iaitu jubin batu yang diukir huruf yang pelik-pelik yang telah diterjemah sebagai, jika anda mengorek sehingga kedalaman 12 meter, anda akan menjumpai duit sejumlah 80 juta baht yang terbenam. Kisah seperti ini sangat menarik perhatian. Macam ni, tunggu apa lagi? Koreklah. Seperti yang baru-baru ini terdapat sebuah rancangan realiti menerusi televisyen di mana ada dua beradik iaitu Rick dan Marty menjadi ketua pemburu harta, tetapi benda yang mengejutkan apabila diberitahu yang pemburu mesti mengorbankan 7 nyawa dahulu barulah akan menemui harta karun itu.